لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Yang bahagia Tuan Pengerusi Dr. Mazlan, mak puan sekeluarga, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji dan hajah, sedang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di dalam satu majlis yang sangat dibanggakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah majlis ilmu, tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam masa yang sama kita juga patut memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang doktor ceritakan tadi, tempat lain sampai ayak naik 3 tingkat mengenai sekolah. Kita tak ada. Kita ayak gigi-gigi kaki saja. Memang sangat pun kat tumit saja. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita bersifat atau bersikap prihatin terhadap saudara-saudara kita yang ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, dan Nabi kita juga sebenarnya pernah minta ujian. Ujian ini adalah rahmat Allah. Tapi ada ketikanya hujan itu turun dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia turun banyak, dan ada ketikanya turun untuk keperluan kita. Dan bukanlah hujan ini turun semata-mata kerana permintaan manusia, tapi kerana permintaan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau dah lebih daripada had, maka kita manusia ini kerana muhasabah, mungkin ada sesuatu yang kita perlu perbaiki, dan ada sesuatu yang kita perlu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan dan maghfirah dia. Maka Nabi SAW kalau berlaku hujan macam tu, dia minta Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah Tuhan kami, bagilah hujan itu beredar di sekeliling kami, bukan ke atas kami. Tapi doa Nabi SAW makbul. Doa kita belum tentu. Maka ada orang minta, memang minta, tapi kalau Tuhan dah tentukan sesuatu itu menurut qada dan qadar dia, maka dia akan jadilah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap juga kena membantu saudara kita yang ditimpa musibah, baik apapun keadaan mereka. Dan mudah-mudahan masing-masing mengambil iktibar daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini saya datang dan tengok memang suasana berubah, dan manusia memang suka kepada perubahan. Alhamdulillah. Tak apalah doktor guna istilah pekat sakit lutut belakang.
Jadi duduk atas kerusi ni lagi senang nak lena. Tak apalah kan, kalau meletup mengantuk letih ke lagi senang. Tapi alhamdulillah hari ni hujan-hujan pun, rintik-rintik pun ramai. Bermakna hujan ini bukan lagi penghalang kepada manusia untuk menuntut ilmu. Dan sebenarnya memang bukan pun. Kalau kita jadikan itu alasan, sebenarnya itu alasan yang tidak munasabah dengan kewajipan kita menuntut ilmu. Bila orang tanya kenapa tak main, kenapa tak datang, hujan. Hujan tu bukan masalah, kenapa tak boleh datang, kenapa tak boleh main. Kalau hari kita kerja, kalau hujan biasa-biasa macam ni, takkan kita tak datang. Kalau bos tanya, ketua pejabat kita tanya, kenapa tak datang? Dia kata hujan renyai-renyai. Dia kata itu bukan alasan. Kan? Itulah alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita lebih memahami sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita. Dan juga sebenarnya hujan juga adalah rahmat dan bermanfaat untuk kita. Cumanya manusia ini ada ketikanya bila sesuatu itu nampak nyata manfaat dia, dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nampak benda tu tak berapa manfaat pada zahirnya, dia merungut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasalah kita di antara dua benda ini. Sekejap tuju dengan kehendak Tuhan, sekejap merungut dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju merungut, setuju merungut. Tapi kena tengok yang mana yang banyak. Janganlah merungut terlebih banyak daripada bersetuju dengan takdir dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kuliah-kuliah yang lalu saya dah menyentuh beberapa perkara, dan pada kuliah yang kali ini insya-Allah saya nak tekankan sikit lagi tentang apa yang dikehendaki dengan takwa, tuan-tuan dan puan sekalian. Di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala pertamanya dia suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan, kita akan jumpa banyak ayat yang bila Allah Ta'ala suruh bertakwa, dia akan cerita selepas itu jalan-jalan kepada takwa, panduan-panduan kepada takwa, syarat-syarat kepada takwa. Ini Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan sekalian, yang Allah Ta'ala turunkan bukan sebagai penglipu lara, tapi Allah Ta'ala turunkan hudan linnas, sebagai petunjuk hidayah untuk manusia. Mana-mana manusia yang sebenarnya berada di atas jalan yang salah, akidah yang salah, kan, akan dipimpin oleh Al-Quran ini kepada kebenaran. Mana-mana orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala akan dipimpin oleh Al-Quran ini untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istimewanya Al-Quran. Turun bukan untuk penglipu lara, dan bukanlah semata-mata menyatakan asatirul awwalin, omong-omong kosong orang-orang dahulu. Tidak.
Maka sebenarnya setiap ayat Al-Quran itu ada manfaat, ada kelebihan, ada kebaikannya untuk orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah, bila Al-Quran menyatakan tentang takwa, dia akan cerita banyak tempat yang menyatakan bagaimana kita untuk mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya dia kata wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang sadiqin. Itu juga salah satu daripada jalan takwa, asbab kepada takwa dan syarat kepada takwa. Kena bertakwa, apa dia? Kena bersama dengan orang-orang yang sadiqin. Ma huwa sadiq? Siapa dia orang sadiqin? Orang yang benar. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadikanlah diri kamu, wakunu, jadikanlah diri kamu ini bersama-sama dengan orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya para nabi dan rasul. Sekarang tak ada. Bersama dengan Al-Quran, karena dia memang benar, kalimatul haq. Kemudian bersama dengan hadis Nabi SAW. Kenapa? Dia wahyu daripada Allah. Seterusnya bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kerana para sahabat orang yang lurus, berada di atas jalan kebenaran. Seterusnya bersama dengan para ulama yang muktabar, al-amilin, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Ini as-sadiqin juga kan nama. Tapi realiti kita sekarang ini, selain daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sahabat tak ada dah. Generasi tabi'in tak ada dah. Generasi tabi'in tak ada dah. Sekarang kita masih lagi boleh bersama dengan al-ulama il-amilin, ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Kerana di akhir zaman hendaklah kita memilih ulama-ulama, tuk guru ataupun as-sadiqin yang beramal dengan ilmu mereka, yang benar. Itu dikata as-sadiqin. Dan syarat kepada as-sadiqin atau al-ulama as-sadiqin ini juga adalah takut mereka kepada Allah lebih daripada takut kepada yang lain. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-Nya itu ialah para ulama. Bimakna, dengan makna lain, kalau yang tak takut pada Allah taala, takut orang lebih ni, yang ni ghairu ulama, bukan ulama. Ulama yang takut kepada Allah taala lebih daripada yang lain, yang tu baru ulama. Ni kalau ulama orang lain berdihem, dia dah takut dah, yang tu bukan ulama. Itu al-ular wal dalam semak. Contohlah kan. Jadi kalau kita nak wakunu, Allah Ta'ala suruh bersamalah kamu dengan as-sadiqin, dengan ulama, kena dengan orang yang sentiasa berada di atas kebenaran, yang tak takut menyatakan kebenaran, yang beramal dengan kebenaran, dan kata-katanya hanyalah berdasarkan dan berlandaskan kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini yang Allah Ta'ala suruh kita bersama dengan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab di akhir zaman ini macam-macam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
baik dunia, baik jalan akhirat. Jalan dunia pun ujian banyak, jalan akhirat pun ujian banyak. Jalan dunia pun yang palsu ni banyak, jalan akhirat pun yang palsu ni banyak. Betul tak? Barangan pun yang lokal ni, yang tiruan ni, dah jalan dunia ni pun berlambak-lambak. Yang original tu pun ada, tapi mahal kan. Yang tak original ni, oi murah, tawaran macam-macam. Made in China, berlambak-lambak, tapi pakai 3-4 hari tingkuk. Nama nak sama nama tu kadang-kadang nak serupa, tapi kualiti tak sama. Seorang ustaz, seorang start lebih kurang je, tapi kualiti tak sama. Panasonic dengan Panasonic ni bukan nak celah mana-mana, ada nak abang je. Tuan-tuan beli kipas, saya dah beli dah, try. Beli Panasonic, beli Panasonic. Panasonic pakai setahun, kepala dah longgar kan, angkat tak boleh dah, pusing pun tak boleh nak patah balik dah. Pakai Panasonic 3 tahun tak ada apa, bukanlah nak iklan. Panasonic kena bayar sikit kata iklan ya. Tu baru jenama dunia. Kalau jenama akhirat pun begitu juga. Kalau kita pilih yang salah, macam saya cerita pada kuliah yang lepas kan, datang ambil 3 hak baik, buat balik 15 yang tak elok. Ingat tak lagi? Kuliah lepas ingat tak lagi? Penawak 7 racun berapa? Makan belacang pula dah. Penawak 7 racun 20. Kalau kita silap, itulah yang kita datang ambil 1-2 penawak, buat balik 15 racun. Yang itu bukan as-sadiqin. Yang itu bukan yang disuruh kita bersama dengan mereka. Yang itu disuruh kita jauhi mereka. Kerana apa? Orang ini tidak membawa kebaikan pada diri kita dan tidak membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Rasulullah mentafsirkan Al-Quran. Sebab itu banyak ayat Quran dihurai atau ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, hadis sahih kata dia. Rasulullah kata, yang maksud tu wakunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama orang sadiqin. Nabi kata jalisul kubara, hendaklah kamu duduk bersama-sama dengan majlis kubara, dan bertanyalah kamu kepada ulama, dan bergaul rapatlah kamu dengan hukama. Ini adalah sebahagian daripada tafsiran dan huraian Nabi kepada maksud hendaklah kamu bersama-sama dengan orang sadiqin. Kenapa? Yang pertama, bersama-sama dalam majlis para kubara. Kubara ni jamak daripada perkataan kabir, ataupun kibar. Orang yang besar-besar maksud dia. Siapa dia orang besar-besar? Dia katakan syuyukh. Syuyukh ni maknanya tuk-tuk guru, tuk kubara. Maksud dia tuk-tuk guru, al-alamah, orang yang alim peringkat tinggi. Tu kata tuk guru. Yang alamah ni, dia bukan satu masalah ilmu, dia tahu bercabang-cabang ilmu agama, dia boleh hurai bercabang-cabang ilmu agama. Tu kubara.
duduk dengan mereka. Kerana apa? Kata-kata mereka, nasihat mereka, bimbingan mereka, tunjuk ajar mereka sangat berguna kepada kita untuk merintis jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang disuruh, duduklah dalam majlis kubara. Orang-orang dulu tuan-tuan, memang kita tengok mereka menuntut ilmu sangat memilih tutup guru. Okay. Dan memang kalau majlis tutup guru kalau dulu ramai orang. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, majlisnya dinamakan majlis 300 serban besar. Majlis 300 serban besar, sebab yang hadir itu yang serban besar 300, yang serban kecil ribu-ribuan, yang tak ada serban puluh ribu silap-silap. Majlis mereka makan bilangan sehingga puluhan ribu. Majlis Imam Bukhari juga puluhan ribu. Orang-orang kubara mereka ini, orang-orang besar-besar, kan? Wasailul ulama, Nabi kata, tanya orang alim, tanya para ulama tentang masalah yang kamu tidak tahu, tentang masalah yang kamu ragukan, tentang masalah yang kadang-kadang sentiasa berkeliling di kalangan kita ini, perkara-perkara baru di dalam agama yang kadang-kadang sentiasa ada. Tanya para ulama, sebab miftahul ilmi as-su'alu. Anak kunci ilmu ni ialah bertanya. Tak salah. Sekarang ni zaman pun dah moden. Boleh tanya one by one, face by face. Face by face itu tak betul tak? Face to face. Boleh tanya, tulis surat, bagi mai kat depan. Boleh SMS masuk dalam handset, boleh WhatsApp, dan boleh tanya dalam Messenger dan sebagainya. Pakcik buka akaun Messenger, tanya Ustaz, tanya untuk guru. Ustaz Kazim dah kata tutup dah akaun dia. Hampir puluh ribu soalan, nak jawab apa? Mampu. Rupanya kalau buka soalan tanya, dia tanya macam-macam. Tak apalah, dah anak kunci dia tanya lah. Tapi janganlah tanya pelik-pelik. Ustaz bersorang kan? Tanya pelik-pelik pula dah. Tak payahlah tanya macam-macam tu, Ustaz jenuh lah nak jawab. Tanya betul-betul yang kita nak kepada pengetahuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka sebab itulah kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala suruh perhati, muhasabah. Muhasabah tu nak muhasabah di mana? Tolibnya tengoklah yang dekat dulu. Muhasabah tu, muhasabah dekat dulu. Lah ni perhati diri kita. Tengok ni, tengok diri kita, tengok tubuh kita. Sebab itu Allah Ta'ala suruh wakunu tu, kunu tu apa dia? Hendaklah diri kamu, kata Allah,